daripada Dr. Muhammad Razin bin Jaafar daripada Medical Restorative Medicine Society atau dikenali sebagai MRMS. Tajuk ceramah pada pagi ini adalah pemakanan yang baik berdasarkan restorative medicine tambahan introduction fast fasting. Boleh tak? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Nanti So, kita edit. Right. boleh ke saya sambung ke doktor? Boleh, boleh. InsyaAllah. Okey. Kalau dah selesai, doktor akan terus mula lecture nanti. InsyaAllah. Okey, saya bagi ni lah sikit background kita punya tuan speaker iaitu Dr. Muhammad Razin bin Jaafar. Dia merupakan graduated as a medical doctor Bachelor of Medicine from Universiti Kebangsaan Malaysia UKM in 1986. He performed his housemanship in Kuala Terengganu and served as a medical officer at the same hospital. He was promoted as acting medical director for Kemaman District Hospital towards the end of 1991. He also a founding members of Malaysia Restorative Medicine Society atau MRMS and Calis Lab company which provides organic healthy fat, protein, carbs and nutrient to nourish and supercharge people's health. Okey, tanpa membuang masa, kita menjemput Dr. Muhammad Razin untuk memberi dia punya topik untuk hari ini. Silakan doktor. Baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak apa ni MC skrin ni biar doktor dapat tengok anda semua ya. Doktor tengok doktor ni tak apa jadi sikit. Oh, okey, faham. Sekejap kita akan perbaiki sikit dia punya. Okey. Dapat tengok raja pun tak apa dah. Oh, tapi boleh tak saya memperkenalkan saya punya ni lah, saya punya introduction boleh doktor? Boleh. Sebab saya terus Once you skip are ke doktor finished, ni. you let dia. Boleh bawa doktor cakap Carry on. Sekejap Okay, Alhamdulillah hari ini kita mendapat ataupun dikenali sebagai invitation to start Idiyah Ramadan 1445 ataupun 2024 talk by MRMS. Nama saya Wafi daripada STAT sebagai MC untuk talk hari ini lah. So tanpa membuang masa, saya menjemput doktor untuk memberikan talk by MRMS. Pemakanan yang baik berdasarkan restorative medicine dan introduction fast fasting. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua for having me today. Pertamanya doktor akan mulakan dengan sedikit apa yang doktor kata ni, unlearning proses tentang apa yang kita namakan healthcare, apa yang ada dalam dunia hari ini dan apa yang sebaiknya ada tersedia untuk kita supaya kita dapat jalani kehidupan kita dengan gembira, dengan seronok, tanpa penyakit yang mengganggu kualiti hidup dan ibadah kita Jadi kita namakan healthcare. Dengan kata lain, healthcare ni sesuatu yang kita buat supaya kita merdeka daripada penyakit dan juga obat. Ramai juga orang berpendapat saya dah tak sakit doktor, dulu ada gout sekarang tak ada gout. Dulu kecil manis saya 20, sekarang dah jadi 5. Tekanan darah saya dulu 200. Tapi saya sekarang dah cantik. Semua itu saya dapat dengan ubat 2 bakul.
Jadi pada kami itu belum menepati spek sehat ya. Sehat bermakna merdeka penyakit dan juga merdeka ubat. Kembalilah kita kepada sifat fitrah kita semasa kita sebelum sakit itulah, masa kita kecil, masa kita muda ya. Jadi itu sehat sebenar ya. Jadi healthcare ni sesuatu yang kita buat untuk menghala ke situ ya, bukan berulang-ulang ambil ubat, maintain ubat supaya nombor-nombor yang tak elok tu jadi cantik. So ini satu nuance ataupun satu perspektif yang kita kena rethink lah. Doktor tak boleh nak ubah apa-apa pun dalam fikiran manusia ni. Apa yang kita boleh kongsi hari ini mungkin sedikit soalan yang doktor akan kemukakan yang boleh menjadi perbincangan semua. Alang-alang kita duduk di universiti ni, soalanlah yang penting. Soalan akan membuka dunia baru pemikiran dan juga boleh mencabar status quo apa-apa saja yang ada dalam dunia ni. Kesihatan satu-satunya yang besar. Yang orang kata health is wealth tu benar sangatlah ya. Tanpa sihat, orang yang paling kaya pun tak dapat nikmati kekayaan dia. Ya, jadi oleh kerana itu hari ini kita nak bercerita atau berkongsi beberapa maklumat-maklumat yang asas supaya kita boleh rethink belief kita ya. Dalam approach kita dalam mengejar merdeka ubat dan penyakit ni, banyak approach yang kita buat selalunya ya. Selalu kita tukar ubat, tukar hospital, tukar doktor, tukar itu, tukar ini dengan harapan yang, dengan niat yang betul lah. Sebenarnya niat tu dah bagus dah. Niatnya nak sembuh lah. Tapi dalam sepanjang hampir 40 tahun doktor bekerja ni ya, dan jumpa throughout my lifespan ni lebih kurang 1 juta pesakit sehingga hari ini, satu-satunya perkara yang pada doktor paling asas untuk merdeka ubat dan penyakit ni adalah menukar kepercayaan ya, bukan menukar ubat. Menukar belief kita ya. Sebab kita hidup dengan belief, kita hidup dengan kepercayaan, dan kepercayaanlah sesuatu yang paling sukar ditukar. Ya, orang sanggup mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kepercayaan mereka. Ya, dalam apa sajalah, agama, kehidupan. Ya, jadi dan ini sesuatu yang paling sukar yang hendak dibuat oleh sesiapa saja yang berada dalam restorative medicine ini ya. Kerana kita nak restore balik kesihatan orang tu pada fitrah asal dia sebelum dia sakit. It is not easy, namun itulah jalan kesembuhan sebenar yang mereka patut lalu ya. Jadi doktor akan mulakan dengan tajuk tadi juga, pemakanan yang baik itu. Okay. Jadi pemakanan yang baik ya. Ada dua subjek dekat situ ya. Satu pemakanan, satu lagi baik. So apa makna pemakanan yang baik ya? Pemakanan yang baik adalah pendapat kita ataupun kepercayaan kita kepada sesuatu ya. Yang baik pada kita belum tahu lagi baik pada orang. Ya. Jadi ramai orang datang pada doktor, message doktor dalam media, doktor, minyak kelapa sawit merah ni baik ke tidak? Butter ni baik ke tidak? Budu baik ke tidak? Ayam baik ke tidak ya? Jadi macam mana doktor nak jawab tu ya? Doktor beritahu begini, apa yang kita kena buat adalah bukan belajar baik atau tidak,
kita belajar tentang sifat benda. Ya, bila kita cerita pasal makanan, cuka, madu, garam, Himalaya, garam itu, gula putih, gula perang. Sebelum kita buat satu judgement bahawa ia baik atau tidak, kita kena belajar apakah ia dahulu. Gula tu apa? Kita kena berubat ni kena cut sugar. Yang nak cut sugar tu apa sebenarnya? Sebelum nak di-cut tu. Okey? Jadi itu langkah paling awal yang kita kena lalui sebelum kita decide baik atau tidak sesuatu benda. Doktor selalu tanya orang ya, kadang-kadang bila kita tanya soalan macam tu, doktor tanya balik, madu baik ke tidak? Hampir kesemuanya akan jawab, madu tu baik. Pasal apa? Pasal Quran pun cerita pasal madu. Madu ni kan makanan sunnah. Doktor tanya balik, dah kalau orang gula 20, madu baik ke tidak? Dia kecil manis. Badan dah obes. Gula 20. Baik tak gula? Dia pause sekejap. Nak jawab balik tu. Nak kata tak baik, takut langgar Quran. Nak kata tak baik, takut langgar sunnah. Ataupun mungkin apa yang kita believe selama ni salah. Ya. Jadi baik. Boleh? Roda. Slow sikit ekor. Too cool. Okey, ada adjust sikit kat sini ya. Jadi belajar sifat makanan. Sebab belajar sifat makanan baru kita boleh beritahu baik untuk siapa. Sebab baik itu kontekstual ada konteksnya ya. Untuk orang yang diabetes, dia tidak lagi thayyibah. Yang kita kata halal dan thayyibah itu banyak doktor tanya, ramai orang, ulama, mufti, kawan doktor semua tu, bayi-bayi doktor yang sini-sini semuanya. Apa makna tidak ganggu? Apa makna thayyibah itu ya? Jadi ada yang kata thayyibah tu baiklah. Ya? Halal dan baik. Halal semua orang faham dah. Jelas ya. Tapi baik ni banyak pendapatnya. Cuka baik, kacang baik, sayur baik, buah baik, daging baik. Ya. Untuk orang yang menganut fahaman vegetarianism, sayurlah baiknya, daging tak baik. Untuk orang yang kata daging tu baik, sayur pula tak baik. Jadi apa makna baik itu? Ya, jadi baik sebenar tu setelah ini perumusan doktor lah, kita boleh je tak bersetuju ya. Hari ni kita kena agree to disagree lah ya. Kalau disagree pun boleh je. Sebab ini pendapat juga ya. Baik. Jadi pada pandangan doktor, thayyibah tu bermakna selagi dia tidak membawa mudarat, maka thayyibah lah dia. Bila dia hampir kepada mudarat, dia tidak lagi thayyibah. Jadi bagaimana untuk kita mulakan belajar ni? Kita tak boleh belajar baik atau tidak sesuatu benda. Kita kena belajar sifat benda. Sifat alam. Jadi apakah dia alam itu? Pertamanya, alam yang paling besar yang concern kita adalah manusia lah. Kita namakan dia sapien. S-A-P-I-E-N. Bukan Sofian. Ada Sofian kat sini. Sapien. Baik, sapien tu manusia. Kita kena belajar tentang manusia. Daripada hujung rambut sampai hujung kuku yang Allah cipta tu, semuanya ada sifat dia. Rambut, apa sifat dia? Doktor bagi contoh tentang anatomi sikit. Rambut tumbuh di kulit kepala, datang daripada folikel kat bawah, terdiri daripada protein keratin yang tidak
digestible oleh asid perut. Dia juga berfungsi menyimpan segala heavy metal yang terserap oleh badan kita daripada makanan, minuman, environment kita tu diserap ke dalam badan. Semua logam-logam berat ataupun toksin ini, aluminium, plumber, cadmium, nikotin, semua benda ni yang kita duduk dalam environment ini, dia tidak fitrah dengan kita sebab Allah tak buat manusia ada benda tu kat dalam badan. Kita yang bawa. Maka badan kata, ini tak boleh ni, tak boleh duduk dalam badan. Mereka cuba eliminate. Kadang-kadang tak tereliminate. Sebab apa? Sebab buang air besar 3 hari sekali. Berpeluh pun tak ada. Itu antara benda-benda elimination route-nya. Akhirnya dia kata, tak apalah berpeluh pun tidak. Berak pun 3-4 hari sekali. Ya? Dia pun kata, tak apa, kita simpan dalam badan-badan, bahagian badan yang tidak berbahaya untuk kita. Kalau simpan kat kulit, nanti nampak macam eczema. Simpan di bawah kulit dekat lemak, nanti dapat ada gumpalan lemak, jadi lipoma. Simpan dekat sendi, jadi gout. Tak usahlah simpan kat situ, kita simpan tempat yang orang tu tak dapat rasa. Apa dia? Simpan dekat rambut. Sebab rambut tak ada rasa kan? Gunting pun tak sakit rambut. Ada orang gunting rambut sakit? Tak ada kan? Jadi simpan dekat situ. Sebab tu, kalau kita nak tengok kesihatan kita, kita boleh ambil rambut kita, hantar dekat Muhammad, kita boleh tengok mineral banyak mana, toksin apa yang dah ada, aluminium ke, whatever ke, kita boleh tengok. Jadi nampak apa yang Dr. cuba nak sampaikan ni, belajar sifat benda. Sifat manusia dulu. Itu baru rambut. Belum cerita lagi nukleus dalam sel kita. Panjanglah babnya. Jadi dengan kita yang sudah berada dalam dunia belajar ini, mungkin ini satu-satu topik yang boleh kita kembangkan luar daripada kebiasaan kita ini untuk cipta silibus baru dalam upgrading knowledge kita, probably changing current belief kita tentang apa habis kita faham tentang sihat itu, dan insyaAllah hopefully way forward itu lebih baik untuk kita dan untuk generasi akan datang. Itu satu belajar tentang manusia. Kemudian kita belajar tentang alam. Langit, bumi. Langit itu apa? Langitlah cakrawala, bulan, bintang. Ada tak kaitan dengan manusia? Agaknya. Bila bulan penuh orang jadi gila. Doktor kata apa? Luna and lunatics. Luna tu bulan, lunatic tu gila. Bila bulan penuh je ada orang gila. Ada orang tak percaya. Tapi kalau kita ni pengkaji, doktor harap semuanya begini. Begitu untuk semua orang yang belajar ni, kita selain daripada belajar buku teks tu, kena banyak belajar jurnal juga, belajar mula minat baca jurnal. Kaitannya antara bulan dengan gila, Luna and lunatics. Tengok apa kaitannya. Nampak? Sebab tu Allah kata, lihat penciptaan langit dan bumi tu, lepas tu reflektlah diri kita. Cara bulan mengawal ombak, cara matahari memberi sinar untuk berlakunya fotosintesis, bagaimana pula dengan bahagian-bahagian bumi yang tidak dapat matahari. Kalau ada pokok macam ni, matahari sebelah ni, macam mana bahagian pokok sebelah ni yang tak dapat matahari? Apa jadi pada dia? Itu dipanggil belajar sifat alam. Kemudian apa pula faedahnya untuk kita pula? Tengoklah bahagian badan kita tak kena matahari, agaknya sama tak macam pokok. Nampak? Belajar lagi doktor pun tak tahu semua. Tapi doktor boleh beri soalan kot. Doktor bolehlah beri topik perbincangan. Jadilah satu bahan tesis untuk kita semua. Probably belajar langit, belajar bumi, tanah, air, api, angin, logam. Ya, belajar semuanya ini. Belajar tentang logam, penting tak? Kenapa pula tak pentingnya? Logam tu, emas bukan logam. Tak ada harga ke emas. Cuma kita tak belajar, kita tak nampak kepentingan dia. Emas, platinum dan sebagainya tu, emas putih, logam juga. Ada tak dalam Quran cerita tentang benda ni? Kenapa pula tak adanya?
Cuma kita tidak menggali dengan mendalam, ya. Belajar tentang air, laut, sungai, mata air, air dalam udara, bagaimana pokok-pokok zaitun di negara Arab sana setahun tak dapat air, tapi masih mengeluarkan buah-buahan yang ada air, ya. Dari mana mereka dapat air itu? Pokok setahun sekali pun tak siram. Dahlah tak siram. Hujan pun tak ada. Setahun sekali pun hujan 2-3 hari je. Macam mana mereka boleh hasilkan jus pula? Jus tu kan, kalau buah tu kan majoritinya air. Kecuali buah zaitun, banyak lemak. Nampak Belajar tentang alam. Dalam alam tu ada binatang dan tumbuhan. Kita belajar tentang binatang. Belajar tentang sekecil-kecil binatang yang lifespan dia lebih kurang 2 minggu. Macam flies tu yang orang guna untuk macam-macam saintis guna untuk tengok jangka hayat manusia. Mereka kaji apa benda ni, lalat-lalat. Mereka buat uji kaji, mereka bagi obat. Patutnya usia 20 hari. Tiba-tiba bagi obat ni jadi 40 hari. Oh, obat ni berkesan ni. 100% berjaya. Sebab apa? 20 hari jadi 40 hari. Nampak tak? Belajar. Kemudian belajar tentang binatang paling tua dalam dunia. Macam ikan paus, kura-kura yang usia 500 tahun tu. Hospital tak ada, duduk dalam hutan. Berjalan pun bukan laju macam kita. Tak ada jogging sekali pun. Elok je 500 tahun. Kita kata kita kena jogging. Tapi kura-kura jogging pun tak apa laju mana. Elok je. Jadi belajar sifat. Benar reflect diri kita. Cabar kepercayaan kita selama ini. Adakah apa yang kau percaya ni betul ke tidak? Dah orang kata macam tu. Orang tu kita panggil pendapat. Tak kira lah pendapat tu sudah berkurun lamanya. Kerana itu Allah Ta'ala datangkan Nabi membentras pendapat. Membentras kepercayaan. Biarlah kepercayaan tu ratus tahun, 1000 tahun pun lama. Nabi kena datang. Sebab apa? Sebab apa yang kamu percaya itu adalah saya ambil quote daripada satu ustaz, kejahilan yang diwarisi. Inilah satu bala besar dalam kehidupan kita. Bila kita mewarisi kejahilan yang kita anggap itu ilmu, ya. Itu yang berlaku pada masyarakat zaman dahulu. Jadi Nabi datang membentras. So kita sebagai umat paling akhir ni, umat khataman Nabi ni, itulah kerja kita juga, membentras kepercayaan yang salah, dakwah kita. Tapi nak bentras tu kenalah ada ilmu itu. Dan ilmu itu kena kembali kepada benda yang paling asas. Belajar sifat benda. Ya, so belajar tentang bumi, tentang tumbuhan. Secerdik-cerdik manusia pun 100 tahun tu berjalan pun pakai wheelchair dah kot. Dan binatang kuranglah cerdik daripada manusia, tapi hidup sampai 500 tahun. Macam seolah-olahnya cerdik ni tak penting untuk panjang umur. If we talk about healthcare, maknanya kalau nak panjang umur tak perlu cerdik. Wallahualam, I can never answer that question. But why don't we have a discussion about that? Mungkin doktor dia tak ada akal pun tapi dia kuat. Maknanya kekuatan penting untuk panjang umur. Kekuatan against what? Against predator. Kalau kekuatan against predator, apakah sifat binatang itu sehingga dia boleh lawan predator nanti? Macam mana kalau predator tu kuman? Benda yang tak nampak. Virus. Apa kekuatan yang kamu perlu ada? Nampak ya? Ini soalan ya. Doktor tak boleh jawab hari ni sebab mati ni 1 jam. We need a lifelong learning process untuk faham ini. But at least some of this question can spark some discussion among all. Okay? Kemudian kita lihat pula satu lagi ciptaan Allah, tumbuhannya. Binatang tu kurang-kurangnya dia kuat. Gorila dengan manusia rasanya kuat gorila kot.
Walaupun tak cerdik, duduk dalam hutan, nak kata civilized, taklah civilized mana macam manusia, tapi elok je hidup lama. Okey? Satu lagi ciptaan Allah adalah pokok. Pokok lagilah, orang kata apa, lagilah lemah. Akal tak ada. Oh, nak berjalan melarikan diri daripada musuh pun tak boleh. Kalau adalah orang datang serang pokok tu, taklah dapat dia lari. Tapi elok je panjang umur. Baru ni doktor ke Tunisia, jumpa pokok zaitun usia 2,500 tahun, elok je duduk kat situ. Sampai law ni, beberapa pokok zaitun lagi usianya 200 ke 500 tahun tu common. It is common for an olive tree to be 200 to 500 years old. Common. Tak ada kaki, tak ada otak, tak ada akal. Tapi macam mana boleh hidup panjang tu? Apa longevity secret mereka? Ataupun mungkin apa healthcare secret mereka yang kita belum ceburi? Belajar sifat alam. Jadi, itu intro ya. Itu intronya. Itu intronya. Kemudian barulah kita boleh mula belajar sikit tentang pemakanan yang sihat tu. Daripada sini, baru kita bawa kepada bab manusia yang suka makan ni. Doktor nak bagi sedikit, mungkin juga soalan lagi. Apakah makna makanan? Ya? Makanan kepada kita dan kepada alam ini ataupun kepada manusia umumnya belum tentu lagi merupakan makanan kepada badan kita, ya. Bila kita sebut makanan ni dalam bahasa sainsnya kita panggil nutrients. Nutrients. Untuk kita hidup kita perlu 3 benda, ya. Satu air, satu oksigen, satu lagi nutrients. Dengan 3 ini, maka kita dapat berkembang. Berkembang, mengembang. Okey? 3 benda ni. Jadi, udara mungkin kita faham, ya. Cuma mungkin kita belum mendalami lagi bab udara itu. Ada banyak spek udara itu. Oksigen pun banyak spek dia. Air, kita secara umumnya tahulah. Air. Kita minum air yang warna biru pun kita kata air. Ada tak air warna biru lah ni? Adalah. Ada yang original lah. Ada macam bunga telang tu kan warna biru. Tapi ada juga yang bukan bunga tulang pun biru juga. Tahap pecat yang diletak tu. Pada kita air, pada badan kita, air ke tidak? Pada badan mungkin dia perceive as toxic. Dan bila masuk dalam badan, dia akan kata, no, this has to go. Kalau dia stay dalam sistem kita, penyakit. Okey, jadi makanan pada pada manusia dengan makanan pada badan berbeza perceptionnya. Yang kita ingin ialah apakah makanan kepada badan kita. Untuk mengenal ini, kita kena kenal diri kita. Saya bagi contoh macam durian. Ya. Durian sedap tak? Sedap. Okey, MC kita angguk sedap. Cuba beritahu, cuba beri durian ni pada Mak Saleh yang tak pernah bau durian. Apa jadi? Ataupun ada je ramai yang bau durian pun tak boleh. Dah pening. Jadi berubah sekali lagi pandangan kita. Durian ni baik tak? Baik pada siapa? Baik pada orang yang boleh makan durian. Orang yang tak boleh makan durian dah racun untuk dia. Why? Pasal dia kena kenal dalam badan dia sudah ada satu yang kita panggil gene, Gene, yang tak boleh handle durian, tak boleh handle kopi, tak boleh handle tea, tak boleh handle itu dan ini. Walaupun dia makanan yang real food sekalipun, durian tu kan real food, bukan fake food. Tapi itu pun nak kena mendalam juga. Apa yang nak kita mendalam tu? Mendalam tentang diri kita. Aku ni bagaimana?
Jadi macam mana nak tahu itu? Kita tajamkan senses kita. Kita tajamkan deria. Doktor istilahkan itu sebagai apa yang doktor namakan the physician within kita. The chemical lab within kita. Okey? Jadi kita kena tajamkan dia sehingga dia cukup sensitif untuk mencerap apa yang baik atau tidak baik, dan dia akan memberi signal untuk kita buat keputusan untuk mengambil itu sebagai sumber growth ataupun health kita. Jadi apa yang manusia beritahu ini baik, ini baik, ini baik, kita kena relearn semula lah. Ya? Kita kena relearn semula. Baik untuk kecil manis. Untuk orang mana tu? Ini manis tak boleh. Untuk siapa manis tak boleh? Ya. Sebab manis itu Rasulullah pun suka. Betul tak? Rasulullah suka tak benda manis? Kenapa pula tak suka? Rasulullah suka tak air sejuk? Di zaman Rasulullah ada satu telaga nama Birha. Telaga yang Rasulullah kata dalam satu kebun sahabat tu, dia suka frequent telaga tu minum airnya sangat sejuk. So air sejuk bagus tak? Jadi ini bendanya. Orang kata tak boleh minum air batu tu. Rasulullah minum air sejuk. Air sejuk dan air batu lain. Iya ke? Iya ke? Jadi belajar balik, relearn balik. Di situlah datang orang kata apa, discussion yang lebih mendalam tentang rupa-rupanya ada orang boleh, ada orang tak boleh. Ada orang jadi obat, ada orang jadi penyakit. Jadi sebelum kita buat judgement baik atau tidak, subjek mengenal diri itulah benda yang paling penting. Baik. Air, udara dan nutrients. Nutrients refer kepada makanan. Jadi dalam konteks dunia hari ini ni, kita boleh kata sebahagian besar daripada penduduk dunia ini terlebih makanan. Bukan terkurang makanan. Jangan nafikanlah ada orang yang kurang makanan itu Tapi sebenarnya keperluan manusia ini tidak banyak. Bila kita kata kurang makan tu, dunia ni kekurangan makanan. Apa spek kurang atau lebih yang kita buat tu? Apa keperluan sebenar makanan manusia ni? Banyak mana kena makan satu hari tu? Kenalah makan 3 kali sehari, doktor. Breakfast, lunch, dunia. Kata siapa? Doktor lah kata. Doktor tu belajar dari mana? Belajar dari universiti lah. Yalah, belajar dari universiti tu siapa gurunya? Manusia kan Nabi. Manusia lah juga. Habis guru yang paling asal, yang awal-awal tu pun manusia juga. Jadi, kita boleh ambil panduan sains dari situ tapi nak jadi pekerangan tak boleh nanti sesat bila sesat bahaya. Kita hanya boleh menjadikan itu sebagai satu tool untuk discussion apa yang kita belajar. Tapi bila kita nak jadikan dia satu pegangan hidup, dia kena berlandaskan wahyu. Hanya segala ilmu yang berlandaskan wahyu sahaja yang selamat. Baik. Jadi doktor beritahu tadi tu, dalam dunia hari ini doktor berani bagi tahu kita hidup dalam dunia lebih makan bukan kurang makan Hari ini ada orang yang kalau dia tidur atas katil tu, dia ulur tangan itu, memang ada balang makanan. Sejengkas, sedepa je pun dah dapat balang makanan. Bukan kena berjalan 2 jam nak cari makanan macam binatang dalam hutan tu. Kadang-kadang makanan sampai kat katil, tak payah ulur tangan pun. Macam mana kita kata the world is scarce with food ni?
We are overfed. The problem is we are overfed but undernourished. Okey? Kita terlebih makanan pada pandangan kita, tetapi pada pandangan badan, aku dengar macam ngunyah tadi. Perut macam mengisar makanan. Banyak pula tu. Sampai terbalik pusat, sampai dah sekak nyawa. Punyalah banyak. Tapi setiap sel dalam badan kita tunggu. Mana makanan tu? Sel belum dapat makanan. Sel belum dapat apa yang kita panggil nutrients. Nutrients adalah apa yang sel perceive untuk grow. Dia perlu apa? Dia perlu karbohidrat, dia perlu lemak, dia perlu protein. Tak sampai-sampai lagi. Ya. So we are overfed but undernourished. Yang kita nak bukan feeding, yang kita nak adalah nourishment. Nourishment bukan badan. Self. What is perceived by cell kita sebagai makanan, kalau itu kita dapat, kita aman, insya-Allah. Jadi kerana itu di pihak Malaysian Restorative Medicine Society ni kita buatlah, baru buat pun, bukannya lama pun, tapi alhamdulillah lah, bukan buat tu saja-saja, kami cuba nak bagi satu simbol sebenarnya. Umat Food Fund tu nak mengajar ataupun nak memberitahu kepada umat 1 meal a day, ataupun umat itu memadai untuk keperluan kelangsungan hidup, kesinambungan zuriat orang itu pun ditentukan oleh apa yang kita namakan umat tadi, 1 meal a day tadi. Ya? Kalau ada lebih, dapatlah 2 meal a day. Kalau dapat 2 meal a day itu pun dah hebat sangat. But 1 meal a day itu pun orang tak panggil kurang makan. Orang panggil subhanallah sedap dah tu. Banyak sangat dah tu kalau dapat 1 meal a day. Cuma biarlah yang 1 meal a day itu quality food yang dipersif oleh badan sebagai makanan sebenar. Baik. Kita kembali kepada isu overfed dan undernourished ini. Bila kita sebut overfed tu, apa yang kita overfeedingkan diri kita? Satunya kita overfeed karbohidrat, kita overfed protein, kita overfed lemak. Segala makanan yang kita makan akan dipecahkan kepada 3 juzuk yang kita namakan macronutrients. Makro maknanya besar. Kalau kita kira pun dalam gram, 100 gram apple Fuji, nilai makronya adalah gula lebih kurang 13 gram, karbohidrat, lemak 0.1 gram, protein 0.2 gram. Begitu makna makro. Kemudian ada yang kita panggil micronutrient, vitamin dan juga mineral. Vitamin dalam sebiji apple, vitamin C-nya ada lebih kurang 50 hingga 70 miligram. Bukan gram, miligram. Kerana dia itu mili, kecil. Bila kecil, kita panggil micronutrient. Ada some magnesium, all in miligram. Kalau trace element ni, ini belajarlah chemistry juga ya. Chemistry itu ada kita panggil elemen. Dalam alam ni ada lebih kurang 118 elemen. Yang pertamanya apa? Apa elemen pertama dalam alam, dalam jadual periodic table tu? Ingat? Belum masuk you kan mesti belajar chemistry tau. Ingat ke tak ingat? Apa elemen pertama dalam periodic table? Hidrogen ya. Apa elemen terakhir dalam periodic table? Yang pertama ramai orang ingat, yang terakhir orang tak ingat. Yang terakhir nombor 118 organeson, simbolnya OG saya rasa. Jadi itu elemennya. Jadi
dipanggil trace element dalam makanan tadi. Trace element tu dia punya dos dia dalam mikrogram. Ya. Macam vitamin D, vitamin K dalam mikrogram. Keperluan vitamin K dalam badan manusia lebih kurang 180 mikrogram. Keperluan kalsium kita 300 miligram. Duduk dalam mikronutrien. Ada mikronutrien, ada makro. Jadi kita belajar tentang benda ni dengan detail sebab apa? Sebab kita ambil hari-hari. Jadi kalau kita ambil hari-hari tapi kita tak pernah ambil hal tentang apa yang berlaku ke dalam badan kita, yang kita tahunya aku dah kenyang, aku dah makan, kita pun tak fikir lepas 3 jam lapar semula tu pun kita tak kaji. Macam manalah makan ni? Aku makan pukul 8, pukul 10 dah berbunyi. Iya ke makanan tu? Macam satu kereta yang kita isi minyak, saya duduk di KL ni, besok nak balik Terengganu, saya isi minyak dekat Kota Damansara ni, tak ada sampai Terbelu isi minyak. Lepas tu sampai Gambang isi minyak. Sampai Perasing isi minyak. Sampai Dungun isi minyak. Apakah kereta jenis yang doktor pakai ni yang isi minyak sampai 5 kali sehari ni? Boleh tak nisbah kepada badan kita? Apakah jenis badan yang kita ada ni sampai 2 jam sekali makan tak kenyang-kenyang ni? Orang lain makan sekali pun kenyang satu hari. Silap makanan ke silap badan? Kat mana yang silap tu? Kita nak ponder sekali lagi. Kalau kita main makan pagi-pagi tak kenyang-kenyang, mana badan kata aku tak ada makanan. Kenapa badan bagi signal lapar? Pasal sel tak dapat. Yang dapatnya mulut dengan perut. Pada kita makanan, pada sel bukan. Kerana itu dia hantar lagi signal. Lapar. Jadi kita kena re-evaluate our belief tentang yang duduk depan kita tu makanan semula. Why? Sebab aku tak dikejam lapar balik. Ya ke ni? Okay. So we relearn about that subject. Dan at the end of the day, setelah ini berlaku dalam kehidupan kita, kita overfed and undernourish ourselves, kita sakit, tapi badan besar. Sepatutnya badan besar ni lagi kuat. Sebab itu yang kita nak, orang yang berbadan besar, pada pandangan doktor, lebih baik daripada kecil. Kita belajar tentang BMI tak? Body Mass Index tu ada di antara 20 hingga 25 tu. Belajar formula dia macam mana. Okey. Ada yang kata 18 hingga 25. Jadi kita belajar balik dan doktor berpendapat yang lebih besar tu, yakni BMI 25, lebih baik daripada yang 20. Tapi janganlah 35 ke 45. Itu maksud besar tu sederhana ya, dalam spek kajian juga. Baik. So at the end of the day, what happened to us? We overfed, badan terima tetapi tak boleh guna. So mereka storekan segala yang kita ambil itu. Makanan itu umpama kalau zaman dulu masak dapur kayu lah. Kalau kita ni tokek restoran ke zaman dulu, banyaklah stok kayu api tu. Sekarang pakai gas je. Tapi kayu api pun ada juga yang pakai lagi ya. Kita beli kayu api hari-hari, beli orang hantar kayu api kat rumah. Kadang-kadang kita tak adalah nak beli tiap-tiap hari. Beli kata 5 guni. Kita pula ada nak buat gulai kawah 5 kawah. So seguni 1 kawah. Kadang-kadang patutnya masak 5 kawah. Tapi entah macam mana 2 kawah je masak. Beli kayu api 5 guni. Jadi apa jadi? Pakailah 2 guni. Dah 3. 3 simpan dalam stor lah. Kalau nak buang kot, simpan dalam stor. Besok beli lagi. Beli banyak mana? 5 lagi. Hari ni masak banyak mana? Masak 3. Lebih 2. Simpan lagi. Semalam 3 lebih, hari ni 2 lebih. Simpan dalam stor. Bertahun-tahun lamanya kita simpan dalam stor sampai berkulat. Ya. Bila dah berkulat,
tak apa elok lah rupanya store kita tu. Akhirnya berjangkit pada rumah kita. Yang attached to the store tu. Kayu api masih beli. Pasal tabiat suka beli kayu ni memang tak boleh dipisah daripada manusia. Kita kena beli kayu api sebab nak membakar nanti tu. Tapi at the end of the day tak bakar mana pun. Banyak disimpan. Ini analogi yang nak nisbah pada badan kita. Kita ambil food every day. But we don't burn it efficiently. We are supposed to burn. What we didn't do that. Apa yang berlaku? All the fuel tadi itu, daripada makanan tu, buat apa? Simpan. 1 hari, 2 hari, 2 bulan, 2 tahun, 12 tahun. Tiba-tiba tu dapat overweight 20 kilo. Jadi, it's all lost. Adakah jalan pulang untuk kita ni? Kenapa pula tidak? Kalau faham teori tadi itu, apa yang kita kena buat adalah berhentilah beli kayu api tu. Okey? Berhentilah beli kayu api tu. Pasal apa? Hang punya kayu api dalam store tu pun tercakap nak banyak dah, tak boleh ke guna yang dalam store tu. Tak boleh, saya kena beli kayu api, nanti macam mana nak masak? Yang dalam store sampai berkulat tu bukan kayu api, hang puas beli dulu. Tak boleh pakai tu. Jadi akhirnya mungkin masuk sink to the brain tu, faham sikit, mulalah berhenti beli kayu api, aka mula berpuasa, tak makan. Sebab tu difardukan berpuasa. Bila difardukan berpuasa tu seolah-olahnya macam kita kata apa, difardukan sihat. Sihat ni fardu untuk kita. Dengan puasa, hospital surut separuh. Hospital surut, klinik surut, orang gila pun kurang, jenayah pun kurang. Nampak tak segala kerosakan atas muka bumi ni datang daripada makanan yang salah. Orang boleh jadi gila kerana makanan yang salah. Boleh buat some bad decision in their life. Sebab apa? Sebab makanan yang salah menyebabkan bakteria pun tak apa gembira kat dalam perut tu. Bakteria yang gembira akan bagi signal kat otak kita, signal yang salah. We may think wrongly and make bad decision in our life. What? Food. Baik, jadi kembali kepada topik yang seterusnya. Kita ada lebih kurang 15 minit je lagi ya. Iaitu fat fasting yang doktor perkenalkan kepada dunia adalah satu kaedah di mana kita belajar menggunakan reserve energy untuk hidup. Okey? Jadi dalam badan kita ni banyak reserve energy. Reservoir energy itu banyak ya. Disimpan terutamanya dalam bentuk lemak, juga disimpan dalam bentuk protein, tetapi menyimpan reserve energy dalam bentuk protein agak bahaya ya. Sebab kalau disimpan dalam bentuk protein, selalu ia akan jadi penyakit yang bahaya. Tumor dan sebagainya itu adalah protein base. Daging seketul yang tak patut ada kat badan kita tu keluar, biji buah dada, keluar kanser dekat daging. Yang doktor beberapa hari ini kalau anda lihat, doktor ada buat sedikit crowdfunding untuk baby Aris. Doktor namakannya Rescue Baby Aris. Alhamdulillah lah, doktor dah teringat ni, nak ambil kesempatan ini nak menyeru anda semua memberi sumbangan kepada baby Aris ini. Dia anak-anak yang tak adalah malang ni Allah Ta'ala punya kerja, tak ada malang ni kalau kena penyakit ini. Semua pujian Allah kepada kita semua, kepada parent lah terutamanya, dan juga kepada kita yang dah hampir, yang dah tahu ni, what should we do, doing our best to help. Dia kena fibrosarcoma. Nanti doktor akan paskan info ni, pasukan doktor yang ni pas nanti ya, info baby Aris.
ya kepada tim UIA nanti. Dia kena fibrosarcoma ni adalah kanser di bawah kulit, tisu di antara muzzle dan juga kulit. Kalau kulit kita panggil skin cancer. Ini bukan skin cancer, ini soft tissue cancer di bahagian ketiak dia sebelah kanan. So berat baby itu tak adalah berat mana dalam masa dia surgery itu mungkin dalam 8 kilo. Berat kanser itu 1.35 kilo. Kanser itu seberat 15% dia punya body weight, which is huge. Nanti Dr. hantar gambar untuk anda semua lihat. RM1 sumbanganmu bermakna untuk mereka, untuk dia ini. Dah buat surgery, dah buat kemo, dah buat radioterapi. Setelah sebulan selesai radioterapi, kemo membesar balik, very agresif. Dan masih terpaksa lah buat pada masa itu kemo round kedua. Cuma kemo round kedua ni bukan agak tak sesuai. Yang pertama pun tak sesuai pasal relapse. Yang kedua ni agak kuat. Nak kata agak kuat pun tak betul juga, sebab dia yang lemah. Benda tu tak adalah kuat sangat, dia dah lemah, dah kena 6 kali surgery lagi, radioterapi lagi. Dia dah jadi pahlawan besar lah. Baby Aris ini usianya 2 tahun 9 bulan. Kena pula kemo round kedua ni. Setelah kemo round kedua itu tombang maksudnya demam kuat, kemudian sel darah putih dah tinggal kosong. Masuk ward semula, terpaksa buat emergency resuscitation, bagi darah, bagi macam-macam ubat. Alhamdulillah panjang umur anak ni seorang. Dan kami ambil kes beliau ni untuk bantu. Hospital dah tak benarkan lagi buat kemo. Rawatan adalah rawatan paliatif. Yang kata lain, demam bagi ubat demam, kurang air bagi air, kurang darah bagi darah. Tapi rawatan agresif tidak diberi lagi. Secara konvensionalnya, kami ambil alih untuk buat rawatan baru, konsep restorative medicine. Sumbangan sebanyak 600,000 diperlukan. Sebahagian dah dapat alhamdulillah dalam masa seminggu, dan insya-Allah minggu hadapan probably secepat mungkin beliau akan mulakan rawatan fasa 1 5 hari pertama ni. Very expensive cell therapy, kita namakannya NK cell therapy. Apa yang doktor nak cerita ni adalah tumor tu adalah protein tu je. Jadi terlebih protein, terlebih lemak, apa yang kita kena buat? Kita kena cut. Nak cut tu kena puasa. Nak puasa tu macam mana? Adalah puasa Ramadan ni untuk orang biasa. Kita puasa Ramadan untuk orang yang dah sihat. Kalau tanya doktor, memadai. Tidak ada yang lebih hebat daripada itu. Cuma nak belajar sikit lagi. Pernah tak dalam kehidupan Rasulullah yang sampai 3 hari 3 malam tak makan, sehingga terpaksa mengikat perutnya dengan batu. Perut pun dah kena tulang belakang. Betapa kurusnya baginda di masa itu. Apa yang berlaku tu? Kita namakan dia kepicikan lah. Tetapi apa berlaku selepasnya? Sihatlah semula. Jadi kalau kita nak ambil ini sebagai satu lesson learn, nak bawa dalam kehidupan kita untuk mengobat penyakit umat yang sudah parah ini, maka doktor introduce apa yang kita panggil fat fasting, di mana dalam 3 hari ataupun 72 jam tu kita tidak ambil sumber makanan karbohidrat dengan protein yang menjadi sumber majoriti penyakit, tapi kita masih makan. Tapi makan lemak saja, minyak. Bukan gulai lemak, no? Yang salah faham lah, dok. Saya pun makan lemak. Gulai lemak cili api. Itu bukan fat fasting. Itu makan namanya. Sebab gulai lemak cili api pun bukan lemak juga. Adalah santan kat dalam. Bawang pun ada, gula pun ada.
cili bo pun ada, cili api pun ada, betul tak? Halia, serai pun ada. Jadi semua itu karbohidrat. Lemak ni maknanya minyak lah, minyak zaitun, minyak kelapa, batu soda, macam-macam lah segala minyak yang kita kenal tu adalah speknya. Jadi kita akan hidup selama 3 hari dengan minyak. Apa kelebihannya adalah minyak ni memberi rasa kenyang yang lain macam kepada kita. Untuk sesiapa yang ingin mencabar diri dia, melihat kemampuan diri, kehebatan diri yang Allah beri kepada kita. Bukan kita yang hebat. Kita nak belajar memahami kehebatan pencipta dengan tidak membenarkan makanan masuk. Tapi oleh kerana kita ni di peringkat kindergarten lagi ni, kita ambil juga makanan, tapi ambil lemak. Minum lemak, minyak zaitun sesudu, minyak kelapa sesudu, dan 1-2 minyak essential oil untuk antioksidan, 2-3 kali sehari. Total kalori dalam 1,000 ke 2,000 kalori. Kita akan kenyang macam makan nasi juga. Perut kita tak akan berbunyi lagi macam dulu. Kita kena nasi minyak pagi pukul 12 dah lapar macam dah berlari-lari ke kantin. Bulan puasa semua cool. Elok aja perangai kita ya. Bukan perangai kita, perangai perut kita. Macam mana tu? Kita belajar balik. Jadi itu some introduction Dr. tak bolehlah nak detailkan kat sini ya. Kita nak belajar dia saja lebih kurang 2 jam lebih ke 3 jam untuk doktor-doktor. Untuk orang awam ni kita kena belajar dengan lebih mendalam untuk kalau nak praktis kalau nak praktis baiklah belajar dengan baik So berbagai-bagai fasting yang kita pernah dengar, intermittent fasting, fat fasting, water fasting, fast mimicking diet. Dengan kata lain, kita makan, tapi badan kita anggap engkau puasa. Apa dia tu? FMD namanya. Ini semua ilmu-ilmu yang kita kena belajar. Tak kira lah kita belajar jurusan apa di universiti, ilmu tentang diri ini satu kewajipan untuk kita belajar supaya kita menjalani hidup kita akan datang tu dengan sihat. Bila sihat tu bolehlah bina kerjaya, belajar tak cuti, kerja pun tak cuti. Kalau cuti tu cuti nak pergi travelling, nak melancong, bukan cuti pergi hospital. Rugilah hidup kita kalau tak sihat ni ya. Okey, lebih kurang begitu ceramah doktor hari ini insya-Allah. Doktor bagi lebih kurang dalam 7 minutes or so untuk some question untuk doktor sambut ya sebelum kita akhirkan insya-Allah. MC take over please, Raja. Anda siapa-siapa yang nak tanya boleh raise hand or whatever, cakap pun tak apa. Doktor cuba jawab insya-Allah Bismillah. Pass to you. Okey, terima kasih doktor. Kepada staf-staf UAE, kalau ada soalan tu boleh tanya doktor. Kita ada buka question Q&A session. Kalau nak tanya soalan boleh tanyalah. Nak cakap ke nak tulis? Boleh nak tulis ke nak tulis pun cakap boleh. Kalau nak tulis okey. Suzana ada tanya tadi nak tanya doktor apakah makanan yang baik untuk insulin level begini soalan itu sorry kejap okey. Apakah makanan yang baik untuk insulin level? Begini soalan ni kena detail sikit. You nak insulin itu tinggi atau rendah? Ya. Jadi dua-duanya baik dua-duanya baik. Kalau orang yang kurus, mereka perlukan insulin. Insulin adalah satu hormon. Insulin adalah satu hormon yang kita guna, yang dikeluarkan oleh badan untuk mengambil nutrients menjadi badan. Jadi mengambil nutrien menjadi badan. Kalau makan nasi, ambil karbohidrat, letak dalam badan, tukar. Itu kerja insulin.
Kalau makan daging, perut pecah menjadi amino acid, yang ambil amino acid nak jadi daging semula. Macam kita makan ayam tu, takkanlah makan ayam, badan kita jadi daging ayam. Kalau makan ayam, tentulah jadi daging manusia juga, makan daging apa sekalipun. Ya, apa yang badan buat? Badan pecahkan di perut, menukar protein jadi polipeptide, jadi peptide, jadi amino acid. Diserapnya amino acid ya. Lepas diserap amino acid, kemudian amino acid itu akan bina balik badan kita mengikut speknya. Nak hantar ke mana? Nak hantar kat daging bicep dulu ke? Nak hantar dekat kulit ke? Nak hantar ke mana-mana organ? Itu dia yang decide tu, bergantung kepada keadaan orang itu. Jadi insulin itu kerjanya. Jadi kita nak insulin. Insulin is important for growth. Insulin is important for cell division. Sel kena membahagi. Mitosis. Differentiation. Sel daripada sum-sum tulang tu nak jadi red blood cell, nak jadi white blood cell, nak jadi platelet. Ada kerja insulin juga sikit kat situ. Insulin is important. Jadi jangan rendahkan insulin tanpa sebab. Tetapi orang yang sentiasa merangsang insulin dia, maka insulin dia sudah naik all time high, maka dia dapat masalah hyperinsulinism. Dengan kata lain, kerja dia saving aja. Dapat duit simpan, dapat duit simpan. Tak ada belanja sikit ke? Tak ada spending ke? Insulin is a spending, it's a saving hormone. Kita kena execute a glucagon ataupun spending hormone. Kena ada balance, baru badan kita jadi sopatu sampai bila-bila. Berkembang dengan baik. Jadi, you need insulin for growth. The problem hari ini, macam doktor cakap tadi, overfed dan undernourished itu adalah kita terlebih rangsang insulin sehingga insulin sentiasa tinggi. Bila insulin sentiasa tinggi, you akan dapat growth. Pernah dengar perkataan growth ni? Nama lain bagi growth adalah tumor. Jadi orang yang ada bengkak-bengkak di dalam badan dia, thyroid gland, breast lump, or whatever a tumor dalam badan dia, dia sudah ada dalam growth phase. Bila dia ada dalam growth phase, dia kena berhentilah insulin tu. Berhenti insulin tu macam mana? Belajarlah makanan yang rangsang insulin, glukos utamanya tu. Itulah yang datang ilmu cut sugar tu. Faham ya? Baik. Okey. Adina Ayu, doktor nampak kat sini. Oat tu baik ke tidak? Sekejap ya. Oat tu baik ke tidak? Adina, nanti dah selesai lecture kita ni, dengar balik rakaman, belajar sifat ke belajar baik buruk. Oat itu baik. Oat adalah sifat, baik adalah pendapat. Doktor tak boleh beri pendapat kepada anak sebab anak dah beri pendapat. Apa pendapat anak? Pendapat anak adalah lepas oat kembung. Nak dengar pendapat doktor kan nak dengar pendapat anak. Baiklah dengar pendapat anak daripada pendapat doktor. Oh, kenapa pula kembung? Belajarlah spek oat tu. Oat tu apa? Oat adalah bijiran. Dia datang daripada dunia tumbuhan. Dia ditanam macam mana cara penanamannya. Kemudian biji dia itu pula apa speknya, kulitnya dibuat daripada apa. Isinya ada gluten ke tidak. Ada phytate, ada macam-macam lah. Doktor tak boleh ajar chemistry kat sini. Jadi dengan doktor dia tak boleh dapat jawapan baik buruk. Belajar sungguh-sungguh. Balik, buka buku. Jadi the moment kita dalam menjaga anak ni dapat saja some symptom, it's always, saya selalu beritahu apa? Embrace bad news for everyone. Bad news is always good, showing that something is not right happening. Baguslah you boleh detect, boleh baiki. Kalau semuanya elok je, macam makan pun dia salah, tapi elok je. Isap rokok umur 15, elok je. Bila umur 60 kena kanser. 45 tahun tak sedar. Kan bahaya tu. Baiklah makan oat waktu pagi, sejam terus kembung. Baik begitu. So it is better for your baby tu
memberi simptom daripada hidup aman. The moment dia beritahu tu, tak elok lah tu. Always as parents, belajar daripada anak-anak. Pagi ni doktor ada buat satu caption yang agak pendek dalam FB doktor. Tidak banyak ilmu itu lebih baik daripada salah ilmu, ya. Tidak banyak ilmu tu macam anak-anak lah. Tidaklah banyak ilmu macam kita. Kita lah tentu lebih banyak ilmu daripada anak-anak. Tapi oleh kerana walaupun dia tidak banyak ilmu, dia merdeka daripada pendapat. Bila dia merdeka daripada pendapat, maka dia dengar pendapat dia. Apa pendapat dia? Simptom yang badan beri. Bila badan beri simptom, kembung, gatal, tak suka, muntah, tengok makan sikit je, itu signal lah tu. Janganlah paksa. Carilah benda yang dia suka. Benda yang dia suka adalah benda yang badan dia suka. Maknanya biologi dia itu setuju dengan benda tu. Gauge. Orang kata tak bagus doktor. Jangan dengar orang. Belajar apa yang dia suka tu, speknya. Setelah belajar speknya, baru kita rujuk doktor. Ya ke doktor? Elok demam. Anak suka. Sihat. Tak demam. Setahun tak demam. Apa je dia buat macam ni. Tapi, iya ke? Orang kata tak boleh. Yang tu kena rujuk doktor for better discussion. Okey. Apa lagi soalan, ya? Allah, banyak soalan ni. Kejap. Banyak soalan doktor. Ha? Banyak soalannya. Banyak soalannya. Macam Boleh mana doktor kita tambah lagi masa tu? Kejap, doktor tanya tim doktor, boleh tambah boleh lah. Kejap, Kita lari kejap. Sekejap je. Berapa lama boleh tambah masa? Pukul 10 patient doktor. Pukul 10. Okey. Kita sambung sampai pukul 10, InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, boleh. Okey, doktor, ada satu soalan daripada Puan Nurul Nur ni. Saya nak tanya, boleh tak kita kurangkan kepekatan darah? Macam mana nak cairkan darah secara naturally? Soalan yang sangat baik, soalan tu mungkin merujuk kepada orang yang dah sakit, yang diberi ubat pencair darah, ya. Begini, macam mana kita nak menurunkan kepekatan darah? Pertamanya, macam mana you tahu darah you pekat ke cair? Pertama, doktor nak tanya, apa ukuran yang you buat dalam darah you yang beritahu pekat ke cair itu? Mungkin adalah yang kita panggil INR. INR tu untuk orang yang ada pasang stent. Untuk orang yang ada pasang stent, dia kena makan warfarin. Bila makan warfarin, dia akan ukur INR mereka untuk ikut spek tertentu. Spek tu spek doktor lah. 2 hingga 3. Tetapi kena fahamlah tentang normalnya berapa. Normalnya adalah 0.9 hingga 1.2. Yang dikendaki itu adalah 2 kali ganda daripada fitrah badan manusia. Kenapa nak begitu? Kerana kajian mengatakan bahawa kalau pekat bahaya. Doktor nak tanya sekali lagi. Kalau cair sangat bahaya ke tidak? Okey? Nak tanya, kalau cair pun bahaya, pekat pun bahaya. Kerana itu, doktor tak boleh nak jawab dengan lengkap dekat sini. Cuma ada guide-nya. Ada makanan-makanan yang mencairkan darah. Doktor bagi satu keyword untuk puan apa tadi? Untuk semua lah, untuk semua. Bukan puan sajalah. Kalau nak Google nanti, tulis anti-thrombogenic effect of spices. Okey? MC tolong tulis kat situ supaya tak lupa. Doktor baiki, doktor tak boleh nak tulis dekat telefon ni. Okay. Okey doktor, sekejap saya tulis. Tolong tulis sikit Doktor baca sikit. Kalau salah doktor betulkan. Anti-thrombogenic effect, THROMGENIC, anti-thrombogenic effect of spices. So dalam dunia makanan tu ada apa yang kita panggil spices. Apa dia spices tu?
cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis dan sebagainya tu ya. Itu spices lah tu. Jadi dalam dunia makanan tu spices mempunyai anti-thrombogen effect paling tinggi. Dengan kata lain, siapa yang kunyah cengkeh 5-6 kuntum setiap hari, lepas tu satu hari dia hidup tu dia minum teh daripada bunga ros, dia letak kulit kayu manis sebatang kecil besar ni, dan dia amalkan, dia juga akan dapat cairkan darah dia. Begitu. Jadi bukan anti, ANTI, bukan anti, anti. Macam anti vaksin tu, anti. Begitu. Oh, Bukan anti ya, anti ente, community. kadang-kadang ente. Okay. Ya, correct. Baik, so faham ya? Jadi Faham? you Google sendiri, dan you akan dapati banyak dalam alam ini yang mempunyai sifat-sifat antithermogenik. Kalau you amalkan, insya-Allah kebergantungan kita kepada ubat cair darah ini akan kurang, dan kita boleh juga test. Baguslah test tu supaya kita boleh ukur. Begitu. Tapi kadang-kadang Allah doktor, saya ni tak apa suka lah main ngeteh-ngeteh kena cocok-cocok ni. Senang je, tengoklah kalau gosok gigi tu berdarah banyak, cairlah darah tu. Kena terantuk sikit dah lebam. Tak terlebih cair. Terlebih cair pun bahaya juga, ya. Begitu. Okey. Soalan seterusnya. Okey, doktor. Daripada saudara Azrul, dia bertanyakan, apa pendapat tentang orang yang mengamalkan intermittent fasting ataupun lazy keto? Soalan besar tu ya. Soalan tu memerlukan huraian yang panjang ya. Doktor pun dah sebut tadi pasal intermittent fasting. Lazy keto tu adalah istilah yang diberi oleh kita supaya itu mazhab je lah ya. Asasnya adalah fasting ya. Cuma dipecahkan kepada berbagai juzuk. Intermittent fasting tu adalah keadaan di mana kita melimitkan frame waktu makan kita dalam masa tertentu. Selalunya beginilah apa benda ni jadualnya. Daripada pukul 12 hingga pukul 6 petang. Berapa jam tu? 6 jam ya. So 6 jam itu waktu makan. Setelah pukul 6 sampai 12 besok, puasa. Jadi memula makan pukul 6, pukul 12. Lepas tu mungkin makanan kedua, pukul 3 ke, makanan ketiga pukul 6 ke, dalam frame tu 6 ataupun 8 jam. Ada orang ambil 8 jam. Itu terpulang masing-masing lah. Itu maknanya intermittent fasting. Mula makan tengah hari sampai petang. So, doktor berpendapat apa-apa yang kita nak buat, kita kena rujuk kepada wahyu juga ya. Doktor, I buat IF dah kurang 20 kilo. So kalau apa yang you nak kejar tu losing weight, banyaklah caranya. Nak buat IF, kebulukan diri, berlari 20 km sehari, dapat juga 20 kilo kurang tu. Doktor ajar ni bukan nak lose weight, doktor nak ajar sehat. Doktor nak ajar hidup merdeka obat dan penyakit. Jangan lose weight, lepas tu kena gaul. Lose weight, eczema tak baik. Lose weight tapi angin banyak. Kita tak nak macam tu. Kita nak lose weight is just a side effect of a correct path that you choose. Pada doktor, kalau you baca apa yang doktor selalu buat dekat FB tu, ramai report, dok, saya tak sengaja lah hilang tu 9 kilo. Nampak bahasa dia yang mereka guna tu? Hilang 9 kilo, tak sengaja. Tak nak pun hilang 9 kilo. Dia terhilang tiba-tiba. Yang penting saya buat kecil manis tak makan. Buat darah tinggi dah tak makan. Buat cair darah dah berhenti. Faham tak tu ya? Jadi apa yang kita kejar sehat, bukan lose weight. Jadi we can agree to disagree with that. Doktor tak pakai sangat kaedah intermittent fasting. Doktor guna kaedah puasa yang diajar dalam Islam ni. Puasa Ramadan, ada sahur, ada berbuka, tak makan tengah hari. Cuma bila sahur berbuka tu,
Sahur tu apa, berbuka tu apa, yang tu kena belajar lebih baik. Baik, soalan seterusnya. Okey doktor. Bercakap tentang viral, ada satu soalan yang agak menarik lah. Iaitu, doktor, makan kurma campur butter ni bagus ke doktor? Baik, sekali lagi soalan tentang bagus atau tidak ya. Ada dua situ, kurma butter bagus atau tidak. So, doktor kata apa approach kita? Apa approach kita? Belajar sifat sebelum belajar pendapat. Okey? Apakah kurma, apakah butter? Kemudian baru kita tengok baik ke tidak. Ya. So, apa dia kurma? Manis. Kurma adalah buah ya. Banyak jenis kurma, ada rotop yang kurma mentah tu yang 80% air, ada kurma yang dry, ajwa sebagainya, mekjun yang dijual di pasar-pasar ni yang 30% water. Okay, so dry dan juga fresh. Ya, kurma adalah buah adalah ada gula di dalamnya. Gula itu ada dua, glukos dengan fruktos. Ya, so ada orang boleh glukos, ada orang tak boleh. Ada orang boleh fruktos, ada orang tak boleh. Ada orang perlukan glukos untuk hidup. Ada orang glukoslah membunuh dia. Itu satu. Kemudian butter. Butter ni adalah dairy product. Yakni produk yang datang daripada tenusu ya. Produk tenusu ni spek dia besar ya daripada kejap ya. Sekejap kita tunjuk contoh. Buat mari lagi. Jadi dari produk daripada susu, apakah dia susu? Susu baik tak? Nanti tanya lagi doktor, susu baik tak? Belajarlah. Susu tu apa? Susu mesti datang daripada apa susu ni? Bawa juga dia ada minyak sikit. Susu datang daripada binatang. Ada tak susu datang daripada pokok? Sekarang ni susu pun keluar daripada pokok tau. Susu soya, susu almond. Saya pun tengah belajar juga. Kok mana pokok almond tu ada tetek keluarkan susu. Okey? Baik, jadi nak kena belajar lagi ya susu ni, ya almond milk ni susu sebenarnya. Dah orang bagi nama susu, kenapa bagi percaya? Okey? Jadi itulah yang kita kata why we believe all this. Back to basic. Alright? Jadi susu ada karbohidrat, protein dengan lemak dengan equal proportion, 30% each. Okey? Kemudian setelah dimasak atau diproses yang simple, dibuang karbohidratnya. Setelah dibuang karbohidratnya, dia menjadi butter. Bukan margarinnya, dia menjadi butter. Butter ada apa? Ada protein dan lemak. Begitu juga cheese. Yogurt tak termasuk ya. Yogurt masih ada gula. Jadi yogurt duduk dengan susu. Yogurt drink yang you minum tu bukan butter. Dia duduk awal, peringkat awal lagi. Setelah dibuang karbohidrat, tinggal protein dengan lemak, dipanggil butter ataupun keju. Lepas tu kita buang lagi proteinnya, tinggal lemak saja, dipanggil ghee. So dalam dunia dairy ini ada 3 juzuk, satu susu, satu butter, satu lagi ghee. Berbeza perangainya ya. Orang kecil manis tak boleh minum susu sebab dia ada gula. Tapi dia boleh makan butter. Ya. So kalau butter tadi letak dengan kurma, butter tak ada gula tapi kurma ada gula. Boleh tak diabetik makan? Kalau ikutnya tak boleh lah. Kata diabetik, kata nak berubat, kata nak tinggal ubat tapi ambil juga gula pagi-pagi. Bukan silap kurma, silap saya. Tapi petang mungkin boleh kot walaupun ada gula. Pasal apa? Pasal aku dah sehari berpuasa.
Tak makan apa. Jadi sepatutnya pagi-pagi apa yang kita kena buat, kita kena ambil butter sahaja, ataupun lebih baik lagi ambil minyak sapi macam ni ya. Kalau orang tak pernah tengok pergi, nampak tak gambar ni? Raja, nampak tak? Okey, okey, good. Nampak? Ini contoh minyak sapi. Ada kat kedai. Cuma ini yang doktor buat untuk pesakit doktor. Grass fed. Doktor juga pilih lembu yang tak kena cocok, tak makan pellet, makan rumput. Jadi ini spek yang doktor guna untuk pesakit supaya any possible harm kita eliminate. Tapi orang sihat pun boleh pakai. Jadi di situ speknya. Namun kena ingat jugalah, walaupun kita diabetik sekalipun, tapi kalau kita ada mild diabetic, tidak ada masalah pun nak ambil sedikit kurma. Jangan ambil sampai 17 biji. Banyaklah sangat tu. Ambillah satu. Banyakkan butternya. Nak sedap lagi, letak ghee ni. Ghee ni jauh lebih sedap lagi lah. But that is your choice. Lebih kan? Biar lenjun dengan butter kalau boleh. Baru you dapat more fat. Yang akan beri you kenyang satu hari tu, lemak punya komponen ya. 1 gram karbohidrat memberi you 4 kalori, 1 gram lemak memberi 9 kalori. Jadi kalau you ambil kurma yang nilainya 20 kalori, tapi you ambil satu sudu butter, satu sudu besar, nilainya 120 kalori. 120 campur 20 dapat 140 kalori. Baru satu. Kalau makan 2 biji, 240. 240 kalori itu samalah dengan nasi satu cawan. Padahal 2 biji je pun. Jadi walaupun sedikit, kenyang sepanjang hari. Jadi kanak-kanak, orang kurus, makanlah 10 biji pun. Tapi yang ada obese, yang ada metabolic disease, yang nak rawat diabetes, jangan banyak. Kalau tak ambil, lebih baik. Bila nak ambil? Masa berbuka ni gitu. Masa berbuka, ambil kurma dengan butter, minum air yang tidak manis ataupun manis tanpa gula, kemudian solat, lepas tu baru makan. Lebih kurang begitulah ceritanya ya. Nak letak kat mana kurma butter yang 5 wire tu? Letaklah di tempatnya dengan cara mengenal diri dahulu begitu ya. Baik Raja. Boleh jawapan macam tu. Next question please. Next question. Kita ada 15 minit je lagi. Okey doktor. Khasiat saffron doktor. Okey, Daripada Norman. soalan yang sangat baik herba, antara herba termahal di dunia. Tahu harga saffron berapa? Siapa boleh tulis kat situ? Apakah dia, pertama, apakah dia saffron tu apa? Sifatnya apa? Ada siapa boleh beritahu doktor harga saffron? Okey. Saffron yang berkualiti harganya lebih kurang RM40,000 sekilo ya. Kalau yang dijual mahal tak cukup bagus. Bagi nombor doktor dah sebut dah tadi tu. RM40, ada yang RM18,000, ada yang RM20,000 sekilo. Jadi mahal lah juga, tapi yang jual kat kedai tu botol-botol kaca cantik tu 1 gram je pun ya. 1 gram, belilah RM18, RM20. Jangan beli yang RM4. Yang RM4 tu budu jagung banyaknya. Ataupun less quality. Yang quality ni lain, bau pun ada, color pun very strong juga. Kejap apa dia? Okey. Okey, baik. Baik, jadi Allahumma salli Muhammad, dia duduk dekat bunga, dia dipanggil filament untuk bunga. Bunga tu ada bunga, ada petal, ada filament, ada biji-biji kat atas tu, apa nama tu. Jadi itulah struktur saffron. Tersangatlah besar khasiatnya dengan antioksidan, padanlah dengan harganya. Kalau nak cerita baik itu, nanti tak cukup buku nak tulis, buat je lah, dia tak bahaya.
antara herba yang tak bahaya lah. Adalah sebab kenapa tak bahaya tu. Satunya, orang tak pakai banyak. Pakai sejemput 5-6 orang. Pasal apa tak pakai banyak? Pasal mahal. Kalau dia murah, orang pakai banyak. Mujurlah dia mahal. Tak terlebih dos. Letak dalam air kosong, minum hari-hari, pagi ke malam ke. Dan juga letak dalam nasi, nak buat saffron rice, ya. Selalunya kita guna begitulah, jangan letak dalam gulai kambing pula, ya. Rugilah. Barang mahal letak dalam gulai kambing, habis gulai tak habis. Jangan membazir tu. The best to get the most of saffron ni adalah to turn it into drinks ataupun letak dalam nasi. Jadikan dia saffron rice ataupun drinks. Find the best saffron that you have. Invest dalam barang yang berkualiti. Letak, color akan keluar yang saffron color. Dia tak luntur semudah tu sebab dia sendiri adalah antioksidan. Kalau dia tidak ada antioksidan, dia akan lusuh warnanya. Udara ni akan lusuhkan dia. Tapi yang baik ini, dia jarang tertanggal warnanya kerana dia ada antioksidan yang kuat. Dia boleh resist perkaratan ataupun oxidation. Okey? So bismillah dengan saffron kita tu insya-Allah. Baik. Ada soalan lain? Nizam yang itu ada dalam Shopee Shopee Kalis Lab nanti dia beri link pada anda semua ya. Ada soalan lain Raja? Tolong bacakan tu doktor. Baik doktor cari ya. Ya, saya cek soalan lagi doktor sabar ya. Okey doktor, ini yang paling ni lah, saya rasa macam topic of the day lah. Doktor, apa khasiat buah mahkota dewa? Okey begini itu soalan yang sangat spesifik buah mahkota dewa tu yang ramai orang tanam kat luar rumah yang jatuh dah jadi sampah sarap tu kerana tak tahu nilai tu adalah seperti mana buah-buah yang lain juga ya. Ada jutaan spesies buah dalam dunia ni. Mahkota dewa satu daripadanya. Cuma bila orang beri nama mahkota dewa tu, dah lah mahkota dewa pula. Dewa pun dah besar. Dewa pakai mahkota. Kita pun macam anggap besar lah. Pada doktor tak ada besar mana pun. Orang beri nama besar yang jadi besar tu. Itu pasal manusia punya silap. Beri nama pelik-pelik sangat. Okey? Kita pakai nama sains kurang viral sikit nanti. Okay. Kalau tidak kita bias. Kita akan mula bias dengan nama-nama. Raja Rimba, King, Mosang King, Cempedak King. Bila sebut King je, semua jadi elok. Jadi these are all names that people put. Unlearn. Never orang kata apa, fall into the trap of names. Go into sifat. Jadi kalau kita ni duduk dalam hutan sekali ya, dan kita ni masih baru dalam dunia kita ni duduk satu planet jatuh, planet tu pula penuh dengan tumbuhan. Tengok ada satu buah warna merah. Macam mana nak tahu baik ke tidak? Mak sains tak ada. Tapi nak tahu baik ke tidak? So apa kita nak buat? Pertama kita tengoklah ada binatang makan ke tidak. Kalau binatang tu makan 1-2, dengan makan sekali makan setengah kilo, lain perangai tu. Kalau binatang tu makan sekali makan setengah kilo, dia banyak karbohidrat. Kalau binatang tu makan 1-2, dia banyak obat. Nampak ya? So bila kita cerita pasal buah mahkota dewa, adakah buah ini makanan ataupun obat? Jadi tentu sekali lah saya tak dengar lagi orang makan buah mahkota dewa ya. Orang belah, jemur, kering, buat teh dan sebagainya. Tentu sekali dia masuk dalam kumpulan obat. Macam-macam obat lah dia boleh rawat macam penyakit ya. Yang tu kena tengok sendirilah. Banyak spek dia tu. Selalunya herba ni dia tak ada khusus untuk satu benda. Kunyit hitam, cendawan rimau dan sebagainya itu ada selalunya multiple benefit. Itu kelebihan
kelebihan herba-herba tempatan kita ni, dia ada multiple benefit. Macam ubat moden ni ada satu benefit. Ada kelebihan juga. Dia bantai, sekali bantai kuat. Yang tu umum. Yang umum boleh jadikan lifestyle. Yang ubat jadi kita guna masa krisis sahaja. Jadi not only Mahkota Dewa, segala herba dalam alam ini yang kita beritahu belajar sifat alam itu semuanya baik. Macam mana nak evaluate, lihat bagaimana alam berfungsi. Kemudian kalau rasa macam nak try lah sikit dulu. Kalau dia itu manis, selalunya dia boleh dimakan dalam jumlah yang banyak. Dia duduk dalam kategori makanan. Namun kalau dia itu pahit, maka dia obat. Bila dia obat, jangan makan. Ambil dia, jemur dia, keringkan dia, ambil sedikit, rendam dalam air, jadikan minuman. Makan 2-3 kali seminggu. Sebab dia obat. Bila obat, tak boleh tinggi dosnya. Kecuali orang tu ada sakit, kanser dan sebagainya, kita boleh beri dos racun sekalipun. Even kemo pun beracun, kita bagi juga. Elok je. Adalah yang elok, ada yang tak elok. Tapi nak bagi tahunya, itu caranya kita nak handle all this, ya. Boleh Raja begitu. Baik, soalan seterusnya. Junaidah ada tanya soalan tu, boleh tak kita campur makan ikan dengan ayam ni, makan lauk makanan darat ni, ya. Dr. Ben dah banyak terima soalan macam ni. Yang paling elok sekali Junaidah, rujuklah mufti, ya, pasal bab ni. Bila kita kata boleh tu, macam kita kata halal ke, harus ke, haram ke, afdal ke, boleh tu adalah satu hukum tu. Nanti kita tak boleh tu haram ke apa? Ataupun makruh, ataupun tidak afdal, ataupun memang tak dibenarkan. Jadi bila mari bab hukum, rujuk mufti, ya, dalam website mufti wilayah tu pun dah ada bahas yang agak panjang, dan beberapa website lagi anda boleh rujuk. Tapi dari segi sainsnya begini, ya, kalau benarlah pendapat yang kita kata tidak afdal campur itu, mungkin penjelasannya begini, ya. Protein binatang di laut dengan di darat ni speknya lain sikit. Tentulah lain. Yang satu tu boleh hidup dalam laut, satu lagi hanya boleh hidup atas darat. Yang duduk kat laut tak boleh duduk atas darat, yang duduk atas darat tak boleh duduk kat laut. Kan lain perangannya tu. Jadi bila kita makan dia, enzim kita ni adalah yang manusia tahu tu tak adalah banyak, tak adalah sampai 100 pun. Adalah 2-30 nama-nama enzim tu. Itu yang manusia tahu. Manusia ni tahu semua ke tentang diri dia? Tak banyak. Manusia banyak belajar benda lain. Tak belajar mengenal diri lagi. Even ahli sains pun tak belajar lagi penuhnya tentang perut manusia ni. Dia belajar hak zaman dulu, hak ilmu zaman dulu, hari ni dia pakai buku teks tu. Tak nak barui buku teks tu, rugi kita. Jadi bila kita makan protein daripada laut, certain protease ataupun proteopeptidase, nama enzim dalam perut akan keluar untuk hadamkan makanan laut. Bila makan makanan darat, certain proteolytic enzim memecahkan protein untuk binatang darat pun dah keluar. Ada yang kata enzim itu sama, ada yang kata tak. Pasal apa tak? Sebab aku kalau makan bersama rasa tak selesa lah perut aku. Ada orang rasa okey. Lain kan? Lain padang, lain belalang. Macam tu lah. Jadi, at the end of the day, lihat diri. How are you? Kalau dari segi hukum, tengok sendiri. Yang Dr. baca tu, tidak ada pun larangan sebenarnya. Tapi tak apalah. Kita mungkin ada tempat lain yang kita jumpa yang kata yang lebih sahih. Yang kata memang tak boleh. Yang doktor cari, tak apa. Itu aja yang doktor boleh cakap. Tapi cari sendiri, ya. Tapi dari segi sains yang doktor nak cerita ni, probably begitu.
Kalau makan ikan, makanlah ikan dengan seafood. Kalau makan makanan darat, makanlah makanan darat. Mungkin itu juga menunjukkan betapa jimatnya kita, betapa bersederhananya kita dalam kehidupan kita. Tidaklah banyak sangat jenis lauk tu. Ingatlah orang tak ada makanan juga. Itu pun satu juga kerendahan hati yang kita cuba nak latih dalam hidup kita. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab, Junaidah ya. Baik. AMR tanya tadi, salam doktor. Kaedah makan sejenis garam semasa sahur boleh membantu menambah tenaga semasa berpuasa, adakah benar ya? So, pertamanya sejenis saja ya ke garam tu AMR, Amir. Garam kan banyak jenis. Ada ke beza jenis-jenis garam tu? Adalah bezanya. Ada garam yang sodium klorid saja, ada garam yang ada 80 mineral kat dalam. Ada garam yang telah diletak iodin kat dalamnya. Ada garam Himalaya, ada garam Celtic, ada garam Sea Salt, ada garam bukit. Tapi semuanya garam. Speknya apa? Speknya yang paling besar adalah sodium dengan klorid. Lepas tu ada mineral-mineral yang banyak. Okey, itu satu. Kemudian, bolehkah dia beri tenaga untuk kita? Garam, dia tak ada kalori ya. Kalau nak bagi tenaga, kena ada kalori. Kalori duduk dalam karbohidrat, protein dengan lemak. Kenalah makan kurma butter. Paling elok laginya, kurma butter, letaklah garam sikit kat atas. Complete lah idealnya. Begitu. Jadi, garam ni penting untuk aktiviti muscle dan sebagainya. Tapi, if you talk about tenaga nak bekerja, fuel tu, garam tak ada sifat tu. Lagipun jumlah garam yang diperlukan tidak banyak satu hari. Ya. Jadi, kalau tanya doktor sekali lagi, bagus sangat amalan itu ya. Ambillah garam apa sekalipun, janganlah bergaduh garam apa yang elok yang tak elok. Siapa yang buat garam tu? Allah Ta'ala yang buat. Kecuali manusia yang buat edit semacam sampai dah jadi racun. Tak boleh lah. Kalau dia datang daripada alam ini, tentulah dia baik untuk pelbagai jenis manusia. Kita tak boleh nak bergaduh mana yang elok. Ya, kadang-kadang ada juga garam yang letak iodin. Orang yang perlukan iodin, ramai orang sekarang ni dah tak kurang iodin. Dapat hypothyroid. Ramai makanlah garam iodin pun tak ada salah. Kalau tidak kena makan ubat iodin pula. Baik, ambil garam lagi mudah. Ya begitu ya. So itu subjek garam in a nutshell lah. Secara ringkasnya begitu. Baik, doktor carilah soalan ya. Maju sikit. Nizam tanya apa combo sarapan ya. Ini soalan pendek tapi bagus, soalan Nizam ni bagus ya, lebih panjang ya. Cadangan doktor begini ya Nizam. Kalau untuk orang yang ingin jaga kesihatan, kalau dah berusia 30 tahun ke atas, kemudian berat pun lebih, just do this ya. Mulakan hari dengan lemak ya. Mana ada ni semua? Pertama, minyak kelapa ya, minyak kelapa. Minyak lemak tepung saturated fat, minyak sapi, ini pun lemak juga. Satu lagi, minyak zaitun. This is one of the best olive oil in the world dalam dunia, antara yang terbaik. 72 award yang dia menang di Eropah sana. Dan doktor dah buat sensory evaluation untuk tengok kualiti dia sangat baik ya, insyaAllah. 3 minyak asas inilah ya yang apa-apa brand pun okey, cuma belajarlah nak tentukan kualitinya ya. That is the best yang kalau you kata nak bagi kenyang sampai petang tu. Tak ada kombo-kombonya, lemak sahaja and see what happen. Kalau rasa macam Allah doktor kenyang tu kenyang tapi rasa macam nak suruh isi lah perut sikit, kuasa saya ni kurus. The other one is telur ya. Telur 3 hingga 5 biji setiap pagi. So telur goreng ke, rebus kereh ke, apa benda ni, hard-boiled kan semua boleh ya. Baik, doktor rasa begitu je untuk hari ini ya, Raja.
doktor dah ada pesakit kat luar tu, insyaAllah. Terima kasih banyak kerana hadir ya. Semua seruan doktor, mudah-mudahan sedikit mengenai perkongsian ini dapat membuka satu medan baru untuk kita berdiskusi, berbincang, mencipta lembaran-lembaran buku yang baru, muka surat yang baru untuk belajar dengan lebih seronok tentang diri dan alam, insya-Allah. Dan boleh je kalau rasa macam nak dapat lagi benda yang seumpama ini, dengan siaran doktor setiap hari di FB dengan TikTok. Kalau FB doktor tulis, doktor menulis, TikTok doktor akan cerita 3 to 5 minutes. Kalau nak dengar lecture yang lebih panjang, nak dapat professional certificate nanti lepas habis UIA ini, pergi UCMI, doktor juga pensyarah di situ, mengajar orang-orang para doktor, wellness coach ataupun individu yang ingin memperkasakan ilmu untuk menjaga keluarga mereka juga ada professional certificate di UCMI juga ya. Itu yang lebih panjang lah. Itu kelas-kelas yang berjam-jam lamanya dengan detail tapi menyeronokkan insya-Allah. Dan akhir sekali mohon libatkan diri dalam membantu Baby Aris ni, projek pertama doktor untuk memberi sedikit kelegaan dalam hidup mereka ya. Rawatan tu kita namakan NK cell, antibody badan, kita harvestkan, kita expand dia punya number dan kita beri pada dia. Satu jarum saja lebih kurang RM20,000 harganya. Alhamdulillah kita dah dapat sedikit dana untuk minggu pertama, lebih kurang 5 dos alhamdulillah dalam masa seminggu. InsyaAllah tak ada susah mana pun nak ribu, 1 juta pun. Kalau setiap orang bagi RM1 pun kita dah suka. Ya, kalau 100,000 orang dapatlah satu hari, kita akan beri. Nak ramai je, minta tolong sebarkan kepada seka-seka anda, insya-Allah. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini kembali pada kita juga, insya-Allah. Baik, saya serahkan pada MC, insya-Allah. Sebelum Dr. Bundur. Okey, terima kasih Dr. Muhammad Razim bin Jaafar tentang ceramah mengenai pemakanan yang baik berdasarkan restorative medicine, introduction fat fasting. Kita minta sesiapa yang boleh isi Google Attendance tu sila isi, dan untuk isi evaluation form. Dan saya sebagai pihak STAT minta maaf kalau ada serba salah ataupun kekurangan dalam talk hari ini, dan kita doakan semoga kita hidup sihat dan orang cakap bebas Merdeka daripada ubat dan penyakit lah. Bebas daripada Merdeka penyakit ubat lah. dan penyakit. Ya, betul Baik. Doktor. Assalamualaikum ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Terima kasih Baik. Doktor. Baik, sama. Saya dah. Terima kasih. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.